Okay. Alright, so guys, hari ini saya akan masuk ke topik yang seterusnya iaitu topik equilibrium ataupun the extent of the chemical reaction. Okay, so bila kita bercakap tentang equilibrium, okay, so apa yang kamu tahu tentang equilibrium? Siti Nabilah? Siti Nabilah? Ya doktor. Okay, Siti Nabilah, apa yang kamu tahu pasal equilibrium? Equilibrium ya. Um, Equilibrium tu maksudnya macam mana? Tak Just ingat anything. doktor. Yang kamu tahu, kamu rasa equilibrium tu pasal apa? Tentang apa agak-agaknya? Uh, Pasal apa? Tak ada langsung, tak terbayang apa-apa. Balance lah kot. Okay, Sebab good. uh, Balance, apa? yelah tu lah. Sebab Pressure lah, pressure. pressure. Ke tak? Saya pressure kamu ke? Habis pasal apa? Okay. So equilibrium tadi kamu sebut equilibrium adalah balance. Okay, equilibrium adalah balance. So hampir tepat. So it's something about the chemical equation, balance chemical equation, and also something related to balance. Surya Natasha? Ya, doktor. Okay, Surya, agak-agak apa yang kamu ada idea? Apa tu equilibrium? Saya rasa sama before after. Macam tu. Sama before and after. Before and after apa tu? Chemical equation kot. Chemical equation before dengan after sama. Balance. Balance. Okay, so ada kaitan dengan term yang pertama tadilah. Balance. Ya, betul. Okay, balance sama. Okay, good. You are approaching the exact term of equilibrium. So kita dengar daripada Adlin. Adlin, equilibrium. Apa yang kamu tahu pasal equilibrium? Equal, sama, rata. Equal. Okay, equal. Sama rata. Apa yang sama tu? Betul, tak salah. Sangat betul. Tapi apa yang sama tu? Proses sebelum selepas dia sama. Proses sebelum selepas dia sama. So proses tindak balas tu lah, betul? Ya. Okay, alright. Good. Thank you, Adeline. So yang seterusnya last, Ifa. Ya, doktor. Okay, Ifa. Equilibrium, apa yang Ifa tahu pasal equilibrium? Equilibrium tu contoh macam dia balance. That mean bila a chemical reaction tu happen, at a certain point dia akan jadi mendatar macam tanah. Okay, good. Very good. So maksudnya katakanlah kita ada concentration of the product, concentration of the reactant. Asalnya concentration reactant tu banyak. Bila reaction tu berlaku, dia semakin berkurang lah kan sebab dia hasilkan produk. Sampai satu masa dia dah balance, dia akan sama. Concentration dia dah tak akan berubah. Betul? Betul macam tu? Ya. Dan kalau kita ada kalau ada produk ni asalnya kosong. So bila reaction tu makin bertambah, makin lama, so semakin banyak produk yang terhasil sampai satu masa produk tu maintain, betul? So pada masa ni kita panggil pada masa equilibrium. Ya. Okay, betul? Alright, kalau ikut graf macam tu lah. Okay, good. Kalau ikut graf macam tu. So apa yang kamu bagi tahu semua betul. So anything, bila I ask you to explain apa benda-benda tu, so it's not necessarily you have to quote ayat dalam buku ke apa ke. Yang penting kamu tahu benda apa yang boleh bayangkan. Kalau kamu boleh bayangkan melalui graf, kamu boleh lukis graf. Kalau kamu tahu melalui perkataan, so just keluarkan apa saja perkataan. So it's about balance, it's about sama, it's about equal. Dan sebenarnya, so equilibrium is a state where reaction forward and reaction reverse adalah sama. Okay, maknanya forward reaction menghasilkan produk sama dengan reverse reaction untuk menghasilkan reactant. Itu yang sama. Maknanya sama rate of the reaction between forward and reverse reaction. Nanti kita tengok in detail. Alright, so dalam topik ni, apa yang kita akan tengok adalah kita akan tengok on equilibrium state and equilibrium constant. Kita akan tengok reaction quotient and equilibrium constant.
akan expresskan equilibrium dalam term KC dengan KP. Kita akan comparekan nilai Q dengan nilai K dan kita akan tengok how to solve the equilibrium problem dan kita akan tengok sikit Oli Chatelier principle. This is very interesting topic, mudah sahaja. Okay, so saya akan cuba fahamkan kamu sepanjang kelas ni lah. Kita tengok yang mana kita boleh pergi dalam masa 2 jam ni. Alright, so when we are talking about kinetic is applies to the speed of the reaction. So bila kita cakap pasal kinetic, dia adalah tentang speed of the reaction. Selaju mana reaction tu berlaku per unit time. Okay, alright. So tapi bila kita bercakap tentang equilibrium, kita tak cakap tentang speed of reaction, tapi kita cakap extent of the reaction. Extent of the reaction ni sampai mana reaction tu berlaku. Berapa banyak produk akan hasil. Berapa banyak reaction akan tinggal. Okay, that's komponen yang terlibat dalam equilibrium. Okay, alright. So the concentration, equilibrium adalah satu condition yang mana the concentration of the reactant and product present after that unlimited time is no further change occur. Maksudnya equilibrium condition adalah keadaan yang mana concentration of product dan concentration of reactant akan kekal dan tak berubah. Okay, alright. So at equilibrium, pada waktu equilibrium, rate forward sama dengan rate reverse. Forward ni maksudnya apa? So reaction A plus B menghasilkan C plus D. So ini adalah forward reaction ke arah produk dan kita ada reverse reaction ke arah reactant balik. Maknanya A dengan B boleh menghasilkan C dengan D dan C dengan D ni boleh react juga menghasilkan semula A dengan B. Okay, so A ke B, okay, A ke B ni adalah rate untuk forward, okay, dan ni adalah rate untuk reverse. Dan pada equilibrium, rate untuk forward dengan rate untuk reverse adalah sama banyak. Okay, a system at an equilibrium is dynamic at the molecular level and no further net change is observed because change in one direction are balanced by change in the other. Okay, alright. So pada waktu equilibrium bukannya tak ada penghasilan produk, tetapi pada waktu equilibrium kenapa dia maintain? Sebab bila A dengan B ni hasilkan produk, dia akan automatically react semula menghasilkan A dengan B semula. So that's why dia kata kita panggil no net change. No net change. Maknanya tak ada perubahan yang berlaku secara keseluruhan. Okay. So kalau katakan, kita tengok kalau saya gambarkan daripada N2O4 untuk bertukar menjadi NO2. Okay, asalnya kebanyakan adalah N2O4, warna kelabu ni. So seiring dengan peredaran masa, semakin banyak produk yang akan terhasil. Okay, so semakin banyak warna merah yang terhasil. Sampailah akhir sekali kita tengok warna merah tu maintain. Maknanya that's is the condition ataupun keadaan pada equilibrium. Okay, so pada waktu equilibrium, kita tahu tadi rate forward sama dengan rate reverse. So rate kita boleh expresskan dia dalam keadaan rate forward. Okay, rate forward sama kita boleh expresskan dalam bentuk K forward darabkan dengan concentration reactant kuasakan dengan M sama dengan K reverse darabkan dengan concentration product kuasakan dengan N. M dengan N ni adalah coefficient untuk balance chemical equation. Okay, so persamaan ni kalau kita simplifykan dia, kita boleh pindahkan K forward pindah ke sebelah jadi bahagikan dengan K reverse, produk pindah ke reactant pindah ke sebelah jadi produk bahagikan dengan reactant. Dan K forward bahagi dengan K reverse ni kita explain dia, kita expresskan dia dalam bentuk term K besar yang kita panggil sebagai equilibrium constant. Okay, alright. Okay, the range of equilibrium constant. Okay, kalau kita tengok nilai K. K sama dengan apa tadi? Sama dengan K forward bahagi K reverse. Okay. Alright, so K sama dengan K forward bahagi K reverse. Okay, kalau katakan kita bagi tahu kat sini nilai ni pada keadaan ni nilai dia small k. Maksudnya apa small k? Macam mana nilai k boleh jadi rendah?
Small k maksudnya apa? K forward adalah rendah ke tinggi? K forward adalah rendah. Ataupun K reverse adalah sangat tinggi. Barulah kita akan dapat nilai K yang rendah. Betul? So kalau K forward rendah maksudnya dia menghasilkan produk banyak ke ataupun tidak? Kurang lah kan? So kurang menghasilkan produk. That's why K forward dia rendah. Bila kurang menghasilkan produk maknanya dalam tu ada banyak reactant. So that's why kat sini digambarkan dengan banyak warna biru, which is banyak reactant. Okay, so kalau K forward K tinggi, large K. Large K maknanya apa? Large K maknanya kat sini K forward bahagi K reverse. Bila large K maksudnya K forward dia mesti tinggi. Bila K forward mesti tinggi maknanya mesti tak akan banyak menghasilkan produk. So that's why kita boleh gambarkan, oh kalau large K ni banyak produk macam ni Okay, kalau intermediate K, K lebih kurang sama, K sederhana. So maknanya kat situ antara forward dengan reverse reaction adalah lebih kurang sama. Maknanya amount of product dengan reactant adalah lebih kurang sama. Okay, so kita ada lagi satu term yang kita panggil sebagai reaction quotient. Okay, what is reaction quotient? K tadi adalah equilibrium constant. Maknanya constant pada waktu equilibrium. Okay. Q pula apa? Q adalah constant juga. Tapi kita tak tulis sebagai K, kita tulis sebagai Q. Dan kita panggil dia sebagai reaction quotient. Maksudnya, reaction quotient ni juga adalah merupakan constant. Tapi dia adalah merupakan constant pada waktu selain daripada waktu equilibrium. Okay, macam mana nak tahu nilai Q? Okay, nilai K tadi macam mana kita nak kira? K sama dengan K concentration product bahagi dengan concentration reactant. So Q macam mana pula? Okay, Q pun sama. Q sama dengan concentration product bahagikan dengan concentration reactant. Concentration product C kuasakan dengan C koefisiennya, concentration D kuasakan dengan D, concentration A kuasa A bahagi dengan concentration B kuasa B. So this is the value of Q ataupun kita panggil sebagai reaction quotient. Okay. Alright, so yang seterusnya, kita baca kat atas ni ayat ni dia tulis a ratio of product to reactant calculated in the same manner as K tell us. Nilai K ni akan beritahu kita sama ada whether the system has come to equilibrium. Kalau Q sama dengan K, maknanya sistem tu telah berada pada waktu equilibrium. Or whether the reaction has proceed further from the reactant, maknanya dia hasilkan produk, ataupun reaction tu berlaku secara reverse reaction. Okay. Alright. So kita cuba tengok. Kita cuba tengok perbandingan. Macam mana kita nak tahu kalau Q, kalau kamu nak hafal, kamu boleh ingatlah kalau Q lebih besar daripada K, maknanya reverse reaction. Kalau Q kurang daripada K, ia adalah forward reaction. Tapi kalau kita fikirkan, macam mana kita nak fikir secara logik? Okay, kita cuba bayangkan nilai Q dengan nilai K. K adalah satu condition yang mana dia merupakan pada waktu tengah-tengah, iaitu equilibrium. Okay, kalau katakan nilai Q kurang daripada K, maknanya Q adalah kecil lah. Kalau kurang daripada K, maknanya nilai Q kecil. Q adalah concentration product bahagikan dengan concentration reactant. Kalau Q kecil, maksudnya concentration product tinggi ke concentration reactant tinggi? Okay, kelas? Okay, Surya Natasha. Reactant tinggi. Exactly, good. Okay, so kalau Q rendah, maknanya reactant mesti tinggi ataupun produk mesti rendah. Betul? Okay, so kalau reactant tinggi, agak-agak apa berlaku kepada reaction tu? Okay, kalau reactant tinggi ataupun concentration reactant tinggi ataupun reaction banyak. Okay, so bila reactant banyak, reaction tu agak-agak akan forward reaction ke reverse reaction? Boleh bayangkan? Okey, saya ulang sekali lagi. Katakan kita tengok condition Q lebih rendah daripada K. Okey, kalau Q lebih rendah daripada K ni reaction dia sebenarnya forward ke ataupun reverse. Okay, now saya cuba nak bagi kamu satu gambaran secara perbandingan.
Okey, kalau kita kata Q rendah daripada K, maksudnya dekat sini nilai Q rendah. Okey, bila nilai Q rendah maksudnya apa kat sini? Maksudnya yang mana yang banyak, produk ke reaktan? Maknanya reaktan yang banyak, betul tak? Sebab bila reaktan banyak, barulah nilai Q boleh jadi rendah kan? Okey, so bila reaktan banyak, maknanya A dengan B banyak. So bila A dengan B banyak dalam kes ni, agak-agak reaction ni akan forward menghasilkan produk ke ataupun menghasilkan reaktan? Boleh jawab kelas? Jannah. Nur Jannah? Nur Jannah. Ya, Ah, Doktor. ah, Dengar tak? ah, dengar. Okey, Jannah. So now sekarang ni, bila saya kata Q rendah daripada K, maknanya Q rendah. Bila Q rendah, maksudnya dekat sini concentration reaktan tinggi, betul tak? Boleh faham setakat ni? Tak dengar, Doktor. Line sekat-sekat. Saya sekat ke kamu yang sekat? Saya. Oh, Line saya okey, slow. okey. Oh, ya ke? Okey. Okey, tak apa Jannah. Dah stop dulu, saya panggil orang lain. Okey, Teng Kang Fu. Okey, Kang Fu. Ya, doktor ada. Alright, Kang Fu. So sekarang ni, kalau kita katakan nilai Q adalah rendah, maksudnya dekat sini concentration reaktan adalah tinggi, betul tak? Boleh faham? Ke tak faham? Faham, doktor. Ha? Faham ke tak faham? Faham. Okey, faham. Alright. So now bila saya kata nilai Q rendah, so maknanya bila nilai Q rendah, maknanya concentration reaktan iaitu pembawah ni dia nak dibahagi ni mestilah tinggi kan. So bila concentration reaktan adalah tinggi, maknanya A dengan B ni tinggi, agak-agak reaction ni berlaku forward ke reverse? Untuk Q lebih tinggi ya, doktor? Untuk Q lagi rendah. Oh, lebih rendah. Forward. Kenapa forward? Cuba tell me some logic. Kenapa forward? Boleh tag? Ke nak saya terangkan? Teng? Teng Kang Fu. Okay, mungkin lain tak okay kot Alright. So now class, saya tak ulang banyak kali, okay? So now, bila Q rendah, okay, bila Q rendah, maknanya dekat sini nilai concentration reaktan sangat tinggi. So dalam satu reaction, bila concentration reaktan ni tinggi, apa yang akan berlaku? Reaction tu bila tinggi, maknanya dia banyak, maknanya dia padat, maknanya dia penuh. So bila dia penuh ataupun banyak, apa yang dia perlu buat? Untuk dia stable, dia perlu menghasilkan produk. Sebab dia dah terlalu banyak. Okay? So dah terlalu banyak, maknanya dia akan hasilkan produk, mana reaction tu akan menjadi forward reaction. Okay, sebab kalau A dengan B, reaktan ni dah banyak, possible tak reverse reaction? Sebab dia dah banyak concentration dia, lepas tu macam mana dia nak hasilkan lagi kalau dia dah banyak? Alright, sebab kita tengok kepada Lee Chatelier principle. Okay. Alright, so saya teruskan. Initial and equilibrium concentration ratio for N2O4 and NO system. Okay, now cuba kita tengok nilai concentration initial dia. So initial concentration, so untuk kita kira nilai Q ataupun K, dia adalah formula yang sama, iaitu concentration produk kuasakan dengan dia punya sebutan dalam balance chemical equation, bahagikan dengan concentration reactant. Alright, so untuk keadaan eksperimen yang pertama, initial concentration NO2 adalah kosong, bahagi dengan 0.1, so dapat nilai Q dia sama dengan kosong.
Pada equilibrium pula, concentration N2O4 adalah 3.57, concentration NO2 adalah 0.193. Maka bila kita dapatkan nilai K adalah 10.4. Kita tengok pada semua condition eksperimen 1 sampai eksperimen 4, kita boleh simpulkan bahawa nilai Q adalah kurang berbandingkan dengan nilai K. Bila Q kurang dengan nilai K, maksudnya apa tadi? Bila Q kurang, Q tadi sama dengan concentration NO2 kuasa 2 bahagikan dengan concentration N2O4. So, bila nilai Q rendah, okay, so nilai Q rendah, maknanya kat sini concentration N2O4 adalah tinggi dan concentration NO2 adalah sangat rendah. Okay. So, bila Q rendah maknanya concentration NO2 rendah. Concentration NO2 rendah maknanya produk tu adalah sikit. Okay, bila produk sikit maknanya reaction tu perlu menghasilkan the produk. Dan reaction tu maka akan jadi forward reaction daripada A menghasilkan B. Okay. Alright, so ini adalah graf. Okay, NO2 adalah produk asalnya daripada kosong, dia akan meningkat sebab produk terhasil sampailah pada equilibrium, dia akan maintain sahaja amount of NO2. Okay, dan untuk N2O4 pula dia ada certain amount of concentration, so semakin tinggi masa dia makin berkurang sampailah kemudian dia maintain sahaja. Okay, alright. Okay, so kita tengok satu lagi slide sebelum kita take a break 2 minit. So writing the reaction quotient from the balance equation. Writing the reaction quotient from the balance equation. Now, maknanya kita nak suruh kamu tulis nilai Q. Q sama dengan apa? Okay, so first step yang perlu kamu buat adalah kamu kena pastikan equation tu merupakan balance chemical equation. Sebab apa? Sebab kalau kamu tak balance, maka coefficient tak betul, nilai Q takkan betul. So N2O5, sini ada 2N, sini ada 1N, so kamu letakkan 2, kemudian oksigen kat sini ada 2, kat sini jadi 4, so kat sini ada 5, so jadi 10 persamaan dia, so jadi kat sini 4. So maka kita dapat 2N2O5 dalam menghasilkan 4NO2 tambah dengan oksigen. So QC sama dengan concentration produk NO2 kuasa 4 darabkan dengan oksigen kuasa 1 bahagikan dengan N2O5 kuasa 2. Okay, selesailah kita menilai QC. Okay, so soalan yang kedua pun sama. First you have to balance the chemical equation. And then kita akan keluarkan nilai QC. Okay, so setakat ini boleh faham kelas? Betul. Apa tu? Boleh doktor. Faham Okay. doktor. Alright, good. Setakat ni okay. Alright, so okay, so let me finish this one slide sebelum kita take a break 2 minit. Writing the reaction quotient and finding K for an overall reaction. So dia minta kamu tulis nilai, tuliskan sebutan Q reaction quotient dan minta cari nilai K untuk overall reaction. Okay, so nilai Q. So, untuk reaction yang pertama, nilai Q adalah NO kuasa 2 bahagikan dengan oksigen, concentration oksigen bahagian concentration nitrogen. Dan untuk QC yang kedua adalah NO2 kuasa 2 bahagikan dengan NO kuasa 2 darabkan dengan oksigen. Okay, alright. Dan dia minta cari overall reaction. So macam mana nak dapatkan overall reaction? Overall reaction adalah equation yang pertama tambahkan dengan equation yang kedua. So nitrogen tambahkan dengan 2NO, so 2NO kat sini kita boleh cancelkan sebab dia ada satu reaction, satu produk. So maka kita dapat nitrogen, oksigen tambah oksigen jadi 2 oksigen, so nitrogen tambah 2 oksigen menghasilkan 2NO2. Okay, so ni adalah overall kita punya reaction. Now cuba kita dapatkan QC untuk overall reaction pula. Okay, QC untuk overall reaction NO2 kuasa 2 bahagi nitrogen darabkan dengan oksigen kuasa 2. Ini adalah QC untuk overall reaction. Okey, dan kita boleh juga dapatkan nilai QC untuk overall reaction dengan menggunakan QC1 dengan QC2. Okey, sebab reaction ni adalah reaction
overall reaction maknanya hasil tambah dua tindak balas ini. So kalau hasil tambah dua tindak balas, nilai QC dia adalah nilai QC darab. So QC 1 darab dengan QC 2, kita akan dapat QC untuk overall. Tengok So QC 1 NO kuasa 2 bahagi nitrogen darabkan dengan oksigen. QC 2 sama dengan NO2 kuasa 2 bahagi nitrogen monoksida kuasa 2 darabkan dengan oksigen. Okay, so bila kita darabkan, kita potong-potong, kita dapat QC overall sama dengan NO2 kuasa 2 bahagikan dengan nitrogen tambah darabkan dengan oksigen kuasa 2. Nampak tak? Jawapan yang ni adalah sama dengan jawapan yang ini. So maknanya dekat sini kalau kita kira melalui equation pun kita dapat jawapan yang sama dengan bila kita kira melalui QC 1 darabkan dengan QC 2. Okay. Alright. So dia minta cari KC untuk overall reaction. Okay. So sama juga. So kalau KC, dia dah bagi KC untuk eksperimen 1 berapa, KC untuk eksperimen 2 berapa. So nak dapatkan KC overall adalah KC 1 darabkan dengan KC untuk eksperimen yang kedua. So kita dapatlah KC untuk overall reaction. Okay. Alright, so let's take a break 2 minit. Saya akan sambung semula kelas selepas ni. Assalamualaikum. Izinkan aku bercakap mengenai isu mana yang trusted, mana yang tidak. By the way, aku Okey, boleh kita sambung? Masih lagi bersama saya ke semua? Boleh doktor. Boleh doktor. Right, good. Okay, so okay, so tadi saya tunjukkan, alright, so untuk kita calculate nilai QC ataupun nilai KC. Alright, so katakan dekat sini, ini summary So page ni adalah summary kepada semua yang kita dah bincang tadi. So kalau A plus B menghasilkan C plus D, QC adalah concentration C, concentration D bahagi concentration A dengan concentration B, dan tak dilupakan you have to put the
coefficient itself. Alright, so kalau katakan reaction tu reverse daripada nilai C plus D menghasilkan A plus B. So nilai Q dia macam mana pula? So nilai Q dia yang baru adalah sama dengan 1 per QC yang asal tadi. Okay, dan kalau katakan reaction tu asalnya daripada A plus B menghasilkan C plus D, suddenly dia gandakan dia punya coefficient dia. So apa jadi dengan nilai QC dia? QC dia akan jadi, QC yang baru tu adalah QC yang lama, kita gandakan dengan, kuasakan dengan dia punya coefficient hasil gandaan tu. Okay, dan Q overall macam yang tadi saya tunjukkan ataupun K overall sama dengan K1 darab dengan K2 dan K3 ataupun yang seterusnya. Okay, kita tengok contoh. Alright, so finding the equilibrium constant for an equation multiplied by a common factor. Okay, so contohnya untuk reaction kita ada nitrogen plus dengan 3 hidrogen menghasilkan 2 amonia. Nilai Kc dia adalah 2.4 kali 10 kuasa negatif 3 pada 1000 Kelvin. If we change the coefficient of the equation, which we will call the reference equation, what are the value of Kc for the following balance equation? Okay, bahasa mudahnya dia tanya berapakah nilai Kc untuk A dengan Kc untuk reaction B. Okay, now kita tengok reaction ni. Apa yang jadi kepada reaction sekarang ni? Asalnya nitrogen 1, now dia jadi 1/3. Asalnya hidrogen 3 jadi 1. Maknanya apa? Reaction yang asal nitrogen tambah 3 hidrogen menghasilkan 2 NH3 semua reaction ni telah didarabkan dengan 1/3. Betul tak? Okey, maka tadi kita tengok bahawa kalau berlaku perubahan coefficient tersebut, maknanya reference equation yang asal didarabkan dengan 1/3. So maka Kc yang baru pun adalah sama dengan Kc reference, kita kuasakan dengan 1/3. So 2.4 kali 10 kuasa negatif 3 ni yang asal, kuasakan dengan 1/3, kita dapat Kc yang baru adalah 0.1. Okey, so yang kedua kita tengok sini apa jadi. Ada dua benda yang terjadi. Yang pertama, amonia sepatutnya dia produk tapi now dia jadi reactant. Okey, itu yang pertama. Dan asalnya patutnya coefficient ni adalah 2 tapi jadi 1. Tapi now jadi 1. Asalnya coefficient dia 3, now jadi 3/2. Maknanya semua ini telah didarabkan dengan 1/2. Okay. So maknanya dekat sini ada dua benda yang berlaku. Yang pertama, Kc ini telah diterbalikkan. So bila terbalik dia jadi apa? Okay. Bila terbalik dia jadi negatif. Kuasa negatif. Okay. Alright. So maknanya dekat sini apa yang dia cuba nak tunjukkan adalah kalau kita tengok kat sini. Ya. Okay. So bila reaction tu terbalik, bila reaction tu diterbalikkan produk yang reaktan dia akan jadi 1/. Okay, 1/. So maknanya dekat sini apa yang terjadi adalah, so yang pertama daripada produk jadi reaktan jadi produk. So maknanya dia akan ada 1/K reference yang asal. Okay, kemudian kita tengok lagi dia didarabkan dengan 1/2. So maknanya kuasa 1/2. Okay, so bila kita naikkan ke atas, K ni naik ke atas dia K negatif 1. So K negatif 1 darab dengan 1/2, dapatlah that's why dia tulis kat sini K kuasa negatif 1/2. So kita dapatlah jawapan dia, Kc yang baru adalah nilainya 20. Okay, alright, now kita nak tengok perbandingan antara nilai K dengan nilai Q. Alright. So K and Q for heterogeneous equilibrium. Heterogeneous ni maknanya apa? Heterogeneous ni maknanya reaction yang melibatkan reaktan dalam fasa yang berbeza. Okay, satu solid, satu liquid, satu gas dan sebagainya. Okay, heterogeneous equilibrium involve the reactant or product in different phase. Okay, different phase. Okay, so contohnya kalsium karbonat dalam bentuk solid bertukar menghasilkan kalsium oksida dengan karbon dioksida dalam bentuk gas. Okay,
So a pure solid or liquid has always the same. So pure solid, satu benda yang kamu perlu ingat adalah solid atau liquid akan always have the same concentration throughout the experiment. Maksudnya kat sini, same number of mole per liter of solid or liquid. Sebab kalsium karbonat, sama contohnya solid atau liquid, dia akan berubah bentuk tapi dia still, amount concentration dia adalah still sama. So dalam kes ini, concentration of solid dengan liquid akan kekal. Dan expression untuk Q dengan K, ini penting kamu kena ingat, expression untuk Q dengan K akan include only species whose concentration change as the reaction approach the equilibrium. Dalam arti kata lain, kita dah decide tadi, liquid dengan solid tak berubah concentrationnya, so yang berubah cuma gas. So dalam arti kata lain, saya cuma nak sampaikan bahawa bila kita expresskan Q ataupun K, maka kita hanya consider reactant ataupun produk yang bersifat gas. Okay, so yang lain maknanya nilai dia adalah nilai 1 ataupun tak ada value yang kita masukkan dekat sini. So kalau kita tengok equation ni, kalsium karbonat adalah reactant, kalsium oxide adalah produk, carbon dioxide adalah produk. So yang gas cuma carbon dioxide, that's why dia tulis carbon dioxide. Bahagikan dengan reactant, reactant dia solid, so tak perlu tulis apa-apa. So Q dia sama dengan CO2 sahaja. Okay. Alright, so ini yang saya cuba nak sampaikan. Kalau kita kata tadi solid ataupun liquid, concentration dia adalah still sama dalam satu sistem. Contohnya daripada kalsium karbonat dia tukar menjadi kalsium oxide. Okay, so kalsium oxide bertambah, kalsium karbonat berkurang, tapi total amount of kalsium dalam sistem ni adalah still sama. Itu yang kita panggil sebagai concentration dia tak berubah. So that's why dalam kita tulis Q ataupun K, kita hanya consider untuk reaktan atau produk yang ada dalam bentuk gas. Okay, alright. Now saya cuba nak kaitkan antara KC dengan nilai KP. Okay, alright. So kita tahu bahawa PV sama dengan nRT. So PV equal to nRT. This is ideal gas law. Okey, maka kalau kita pecahkan dia, P sama dengan N per V darabkan dengan RT. Betul tak? V pindah ke bawah. So N per V, mol per volume adalah merupakan molarity. Maka mol per volume sama dengan P per RT dan sama juga dengan M. Okey, alright. Dia boleh faham So just pindah-pindahkan sahaja. Alright, dalam kata lain kat sini kita boleh tengok P per RT berkadar langsung dengan M. Maknanya kalau P meningkat, M pun akan meningkat. Okay, so pressure dengan molarity adalah berkadar terus. Maka equation kita boleh just comparekan begitu sahaja. Okay, kalau katakan QC sama dengan concentration NO2 kuasa 2 bahagi concentration NO kuasa 2 darabkan dengan concentration oksigen. Okay, dan kalau kita nak expresskan dia dalam bentuk QP iaitu reaction quotient untuk pressure, kita just hanya perlu tukarkan daripada concentration pergi ke pressure. So now kita masukkan pressure nitrogen dioxide kuasa 2 bahagikan dengan pressure NO kuasa 2 darabkan dengan pressure oksigen kuasa 2. Macam ni je. Alright. Okay, dan ada satu benda yang penting untuk kamu ingat iaitu perkaitan antara KP dengan KC. Perkaitan dia adalah KP sama dengan KC darab RT kuasa perubahan mol gas. Okay, kita tengok contoh. Ini kena ingat Okay, this is a summary of expressing Q and K. So benda sama yang saya dah explain tadi, kamu boleh tengok lah So kamu boleh maybe print benda ni letak kat depan almari ke, tandas ke ataupun bilik tidur supaya kamu hari-hari tengok dan makin jelas. Okay, let's see macam mana kita convertkan between KC and KP. Okay, dia kata chemical engineer inject limestone, calcium carbonate into the hot flue of gas to form calcium oxide which scrub SO2 and from the oxygen and form the gypsum. Soalannya adalah mudah je, calculate KC for the following reaction if CO2 pressure is in atmosphere.
Okay, dia minta cari KC dan dia bagi nilai KP. Okay, so kita tahu bahawa tadi KP sama dengan KC darabkan dengan RT kuasa perubahan mol gas. So kita nak dapatkan KC. So KC sama dengan KP bahagi RT kuasa perubahan mol. So KP masukkan saja kat sini. R adalah 0.0821 dan T adalah temperature dia 1000 Kelvin. Perubahan mol dia berapa? Perubahan mol dia, okey, perubahan mol gas adalah kat sini perubahan mol gas ada 1 mol gas, reaktan ada 1, reaktan tak ada gas, produk ada 1 gas. So perubahan mol gas 1 tolak kosong, since there is only gases product and no gases reactant. Okay, maka kita pun selesaikan. So kita dapatlah perubahan mol gas kat situ 1. So kita masukkan, kita dapatlah KP sama dengan 2.6 kali 10 kuasa negatif 6. Okay, so reaction direction and relative size of Q and K. Now, ini yang tadi saya cuba tunjukkan dekat kalian, itu kaitan antara QC dengan KC. Okay, so kalau QC sama dengan KC value-nya, maka dia adalah pada keadaan equilibrium ataupun no net change. Bukan no change, change ada tapi net change tak ada. Okay, kalau nilai Q rendah bandingkan KC, bila nilai Q rendah, maksudnya dekat situ concentration produk adalah rendah. Okey, bila concentration produk rendah, maknanya reaction akan jadi forward reaction. Okey, kalau QC tinggi, bila QC tinggi, maksudnya kat situ concentration produk tinggi. Bila concentration produk tinggi, dia akan tend to form the reactant. So that's why reaction dia adalah from product to form the reactant. Okay. Alright, so using molecular scene to determine the reaction direction. The reaction of A menghasilkan B pada suhu 175 is composed of A. Concentration A ada 2.8, concentration B adalah 1.2. Okay, so which direction does the reaction shift? Which direction does the reaction shift in each of these molecular scene? Okay, A is red, B is blue. Okay, so now bila kita nak calculate Q, QC sama dengan concentration B produk bagi dengan concentration A. Okay, so KC, okay ni dia bagi tahu kat sini ni adalah concentration pada waktu equilibrium. So kita boleh kira KC. So KC sama dengan 1.2 bahagi 2.8 sama dengan 0.43. Okay. Alright, so kita nak compare. Dia suruh tanya tadi, reaction step 1 ni pergi ke kanan ke pergi ke kiri. Okay, so kita tengok yang pertama. Okay, yang pertama kita nak kira nilai QC dia. Okay, QC A is red, B is blue. Okay, so produk dia adalah warna biru. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So produk dia concentration 8 bahagi dengan concentration reactant ada 2. So QC dia sama dengan 4. Okay, bila comparekan dengan KC, so maknanya pada condition yang pertama ni, QC lagi besar daripada KC. Okay, so bila QC besar maksudnya apa? Produk banyak. Bila produk banyak, dia akan tend to form the reaction to the left. Okay, so untuk situasi yang kedua, okay, so nilai QC adalah sama dengan nilai KC. So maknanya ini adalah pada waktu equilibrium ataupun no change. Okay, alright, dan untuk nilai QC yang condition ketiga, alright. So question ketiga adalah produk ada 4 bahagi dengan reactant ada 6. So 4 bahagi dengan 6, so kita dapat 0.67. Okay. So 0.67 adalah kurang daripada, lebih besar daripada nilai KC. So maknanya reaction akan shift to the left. Okay. Sama juga dengan situasi yang keempat. Nilai QC adalah 0.25, lebih kecil berbanding dengan KC. So bila nilai QC kecil, okay, maksudnya concentration produk adalah sikit. Jadi reaction tu akan form to the right.
Okay, seterusnya comparing Q and K to determine the reaction direction. So, for the reaction N2O4 menghasilkan NO2, nilai Kc dia adalah 0.21 pada suhu 100. At a point during the reaction, N2O4 adalah concentration dia 0.12 dan NO2 concentration dia adalah 0.55. So, dia bagi tahu pada keadaan during the reaction, concentration dia adalah 0.12 dan 0.55. So, ditanya adakah reaction tu pada equilibrium? If not, which direction is it's progressing? Okay, so macam biasalah kita nak kira, kita kena kira nilai QC. QC sama dengan concentration produk, kuasakan dengan koefisien, bahagikan dengan concentration reactant. Kita dapat jawapan dia 2.5. So 2.5 adalah lebih besar banding dengan 0.21. So maknanya QC dia besar. Bila QC besar, maknanya concentration produk banyak. Bila concentration produk banyak, maknanya reaction tu akan tend untuk pergi ke arah belah kiri ataupun reactant. Sampailah from right to the left until the product and reactant. From product to form the reactant, sampailah akhir sekali dicapai equilibrium, barulah dia akan stop. Okay, so kita dah habis. Okay, kita dah habis untuk orang kata apa, intro untuk topik equilibrium equation, equilibrium. Okay, now kita akan masuk kepada satu komponen ataupun bahagian yang lebih mendalam, iaitu untuk kita solvekan equilibrium problem. Untuk kita solvekan equilibrium problem, kita akan menggunakan some reaction table. Okay, so if equilibrium quantities are given, okay, contohnya equilibrium punya concentration diberi, so kita will simply substitute this into the expression Kc untuk kita dapatkan value Kc ke Kp ke. If only some equilibrium quantities are given, we use a reaction table. Okay, tapi kalau katakan cuma certain sahaja equilibrium quantity yang diberikan, maka untuk kita calculate Kc tu kita kena pakai reaction table. Tak susah, mudah je. Okay, untuk reaction table tu apa yang perlu kita ada adalah first kita perlukan balance chemical equation, and then kita perlukan initial quantity of the reactant and product, kita perlukan the change of these quantities, and kita perlukan equilibrium quantities, barulah kita boleh kira nilai Kc. Okay, now calculating Kc from the concentration data. Okay, in order to study hydrogen halide decomposition, a researcher fills an evacuated 2 liter flask with 0.2 mole of HI and allow the process to proceed at 453 degrees Celsius. Okay, so 2 HI menghasilkan hidrogen dengan iodine. So dia kata at equilibrium concentration HI adalah 0.078. Dia minta calculate the Kc. Okay. So alright, so dekat sini dia bagi tahu concentration HI yang asal adalah 0.2 mol bahagi dengan 2 liter. So kita dapat concentration yang asal adalah 0.1 molar. Dan dia kata concentration HI pada equilibrium adalah 0.078. Okay, so macam mana kita nak dapatkan nilai Kc? Okay, so bila kita nak dapatkan Kc, alright, kita perlu ada apa? Kita perlu ada apa? Bila kita nak dapatkan Kc, kita perlu ada concentration produk dan juga concentration reactant pada equilibrium. So now, tadi kita dah ada kan, dia dah bagi concentration HI pada equilibrium 0.078. Okay, tapi concentration hydrogen dengan iodine ni kita tak tahu. Jadi that's why kita perlu buat satu table yang kita panggil reaction table ni. Okay, mari saya ajar macam mana nak buat dia. Cara untuk buat reaction table ni, yang pertama kita buat table ni satu
Okay, yang pertama kolom ni adalah tentang kita tulis tu concentration, kita panggil sebagai ICE table, ICE, initial change dengan equilibrium. Okay, di sebelah kanan kita tulis dia punya balance chemical equation, 2HI menghasilkan hidrogen plus iodine. Okay, and then initial concentration HI berapa? 0.1 mol lah. Berapa initial concentration hidrogen dengan iodine? Kita kata dia kosong lah sebab belum berlaku reaction. Lepas tu change, perubahan. Okay, bila berlaku reaction akan ada perubahan concentration. Perubahan dia berapa? Perubahan dia kalau reaktan dia akan berkurang, so kita letak negatif. And then dia punya coefficient dia 2, so kita letakkan 2 dan kita akan tuliskan dia sebagai X. Benda yang kita tak tahu amount dia yang kita akan kira nanti. So negatif 2X. Okay, kemudian dia akan hasilkan produk. Produk maknanya amount dia bertambah, so positif. Okay, berapa banyak yang tambah? Coefficient dia 1, so maknanya 1X. Iodine pun tambah dengan X. Okey, pada keadaan equilibrium, berapa concentration dia? Concentration dia sama dengan concentration awal tolak dengan akhir untuk reaktan. So 0.1 tolak dengan 2X yang dah hilang tadi ni, so dapatlah concentration akhir. Hidrogen pula, produk daripada kosong, tambahkan dengan yang terhasil, dapatlah berapa produk yang akan terhasil pada waktu equilibrium, iaitu X. Iodine pun adalah X. So dekat sini kita tahu tadi dia bagi tahu concentration pada equilibrium untuk HI adalah 0.078. So maka okey 0.078 ni sama dengan apa? Sama dengan ni. Ni concentration pada equilibrium kan 0.1 tolak 2X. So maka kita dapatlah nilai X sama dengan 0.011. Okay, so bila kita dapat nilai X sampai 0.01, so kita tahulah berapa concentration hidrogen, berapa concentration iodine, sebab concentration hidrogen dengan iodine adalah sama dengan X. Okay, alright, so bila kita dah tahu, kita just masukkan je dengan nilai Kc. Okay, so 0.011 produk dia adalah 0.01 bahagi 0.078 kuasa 2, so kita dapatlah sama dengan 0.02. So itulah nilai Kc. Okey, ada soalan setakat ni? Boleh ikut ke kelas? Boleh tak? Boleh Doktor. Boleh? Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya. Saya tak ada masalah, saya boleh stop dan ulang. Setakat ni boleh ikut ICE table? Boleh Doktor. Alright. Okay, good. Thank you for the response. Okay, saya teruskan kalau macam tu. Okay, kita teruskan. Kita akan take a break yang kedua pada jam 12.20 nanti. Lagi lebih kurang 11 minit. Okay, so seterusnya kita nak determine equilibrium concentration from Kc. Tadi dia bagi equilibrium concentration. Dia minta cari Kc. Now, dia suruh cari equilibrium concentration daripada nilai Kc. Okay. So kita tengok contoh. Okay, dia kata an engineer mixkan CH4 dengan H2O dalam flask 0.32 liter. Okay, pada suhu 1200 Kelvin. Pada equilibrium, the flask tu ada 0.26 mol CO, 0.091 mol hydrogen dan ada 0.041 mol CH4. What is the concentration of H2O pada equilibrium? Kc adalah 0.26. So, now apa permainan dia kat sini? Permainan dia adalah dia dah bagi tahu berapa concentration of the CO of the hydrogen dengan CH4. Dia minta cari concentration H2O. Okay, semudah sahaja. Okay, so Kc. Okay, so Kc ataupun QC adalah concentration produk bagi yang concentration reactant. Okay, so concentration CO ada, concentration hydrogen ada, concentration CH4 pun ada dan nilai Kc pun ada. Okay, so dia minta cari concentration H2O. So kita dah ada nilai semua benda ni, so kita pindah-pindahkan dan kita bolehlah dapat nilai concentration H2O. Okay, first of course lah you kena kira concentration lah sebab nilai kita masuk dalam ni, kita kena ingat nilai concentration bukan nilai mol. So dia bagi mol, you have to convert into the concentration. Mol bahagikan dengan volume, dia bagi tahu kat sini volume dia 0.32 liter. So kita dapat semua concentration kat sini.
Okay. So kita dapat semua concentration dekat sini, and then next step kita boleh kira lah concentration of water. Okay, so 0.53 molar. Alright. So soalan yang seterusnya. Okay, determine the equilibrium concentration from initial concentration MKC. Okay, so soalan seterusnya ni dia trik pula. Dia minta kita carikan equilibrium concentration daripada dia bagi nilai initial concentration dengan nilai KC je. Okay, so dia kata dalam satu reaction dia menggunakan CO dengan H2O untuk menghasilkan CO2 dengan hidrogen. So dia kata dia ada 0.25 mol CO dan 0.25 mol H2O dimasukkan dalam 125 ml flask pada suhu 900. So what is the composition of the equilibrium mixture? Dia tanya berapa composition equilibrium mixture, maknanya dia nak tahu berapa composition, berapa concentration pada waktu equilibrium. Dia kata KC dia 1.56. Okay, pada masa ni lah kita perlu gunakan ice table secara keseluruhan. Okay, now kita tahu bahawa CO dengan H2O, okay, initial concentration ni adalah 0.25 mol. So 0.25 mol bahagikan dengan berapa volume ni, 0.125 liter. Okay, dia bagi dalam ml, kita kena tahu mol ada, molarity adalah mol per liter. So kita convert pada liter dan kita dapat concentration untuk CO. Okay, and then kita ada, kita buat ice table. First kita ada concentration, initial change dengan ice, equilibrium. Okay, and then kita ada kita punya balance chemical equation. Alright, and then kita tulis kat situ berapa initial concentration. So initial concentration dia 2. Initial concentration H2O adalah 2 molar. Initial concentration untuk CO dengan hidrogen belum berlaku reaction awal-awal, mestilah nilai concentration dia kosong. Okay, alright, changes dia berapa? So kat sini negative X plus X plus X. Okay, dan untuk equilibrium, concentration pada equilibrium adalah 2 tolak X, 2 tolak X, X dengan X. Okay, so nilai QC ataupun nilai KC kita adalah concentration product bahagi concentration reactant. So concentration product adalah tadi pada equilibrium adalah X dengan X. Concentration reactant adalah 2 tolak X dengan 2 tolak X. Kan? Betul kan? Okay. So kita simplifikan jadi X kuasa 2 bahagikan dengan 2 tolak X kuasa 2. So nilai KC dia dah bagi tadi. Okay, so kita pindahkan. So kuasa 2 pindahkan ke sebelah jadi punca kuasa 2. So punca kuasa 2 1.56 sama dengan X bahagi 2 tolak X. Kemudian X sama dengan plus minus 1.25. So nilai mana yang kita akan pilih? Positif ke negatif? So kita tengok kepada yang mana yang logik. Kamu boleh try. Okay, so positif adalah logik. Kalau negatif, kamu ambil negatif 1.25, kamu akan dapat value X yang pelik. Okay, nilai X ni adalah nilai perubahan concentration. Maknanya nilai X ni yang kamu dapat mestilah tak lebih daripada 2. Sebab concentration awal 2, berubah mestilah jadi kurang 2, takkan lebih dari 2 kan. Okay, so maka kita ambil nilai positif 1.25, terdapat nilai X sama dengan 1.11. Okay, so maka dari situ kita tahulah bahawa concentration untuk produk adalah CO2 dengan hidrogen adalah 1.11. Okay, dan concentration untuk reactant 2 tolak X iaitu 0.89. Concentration CO dengan H2O 0.89. Concentration CO2 dengan hidrogen adalah 1.1. Okay, what's time now? Okay, ada lagi 5 minit.
Alright, so calculating the equilibrium concentration with a simplifying assumption. Okay, now I'm going to explain to you another term. Okay, so previously we see the example, which is it is not a complicated example. So that's mean we can solve the x value easily. Okay, but then now there is some condition where you have to simplify something untuk solve that equation. If you don't simplify, it is very complicated and you can't get the answer. Alright, now, so let me introduce you something before we take a short break. Okay, now, calculating the equilibrium concentration with a simplifying assumption. Now, I'm going to introduce you another term which is about simplifying assumption. It's not something new, it's just some additional things to help you solving the problem. Okay, now, let's see the example. Phosgene is a potent chemical warfare agent that is now outlawed by international agreement. So it decomposed by the reaction. Okay, what is the chemical equation? COCl2 changed into CO plus Cl2. The value of Kc is 8.3 times 10 to the power of -4 at temperature of 360 degrees Celsius. Okay guys, so let's see the question. The question is calculate the concentration of CO, Cl2 and COCl2 when the following amount of phosgene decompose and reach the equilibrium in a 1 liter flask. Okay, alright, so let's see. The first question is, kita ada initial concentration 5 mol of COCl2 and of course, we need the concentration. So from 5 mol, we will divide by 10 liter and then we will get the concentration of the COCl2. Okay, untuk soalan yang A, initial concentration COCl2 adalah 0.5 molar. Untuk soalan B, initial concentration untuk COCl2 adalah 0.01 molar. Okay, now what's next? Okay, alright, so to solve this equation, if you want to get the equilibrium concentration, of course, you need to have the ice table. Okay, so dekat sini sepatutnya dia lukis ice table lah, tapi dia simplifikan, so dia tak lukis. Cuma saya akan bantu kamu untuk tulis dekat sini ice table. So apa tadi reaction dia? So daripada COCl2 menghasilkan CO plus Cl2. Okay, ice table ICE. So concentration initial untuk COCl2 tadi adalah berapa? 0.5 molar. Okay, so kamu boleh masuk kat sini. Ini adalah 0.5 molar. CO asalnya adalah kosong. So perubahan dia minus X plus X plus X. So, equilibrium concentration adalah 0.5 tolak X. Equilibrium concentration untuk CO adalah X. Equilibrium concentration untuk Cl2 adalah X juga. Mana real? Okay, so alright, and then if you want to solve this equation, so untuk dapatkan Kc sama dengan concentration product by concentration reactant. Concentration product X darabkan dengan X bahagikan dengan reaktan adalah 0.5 tolak X. Ini yang ditunjukkan kat sini. Boleh faham? Okay, good. Okay, alright. Now, bila kamu masukkan nilai ni dekat sini, okay, bila masukkan nilai dekat sini, X bagi yang 0.5 tolak X. Okay, so bila dalam keadaan macam ni, ada nilai hasil tolak yang kita nak selesaikan ni, kita boleh sebenarnya assume. Kita boleh assume nilai X ni adalah sangat kecil berbanding 0.5 yang mana hasil tolak 0.5 tolak X ni seolah-olah macam tak ada efek. Maksudnya macam ni lah. Saya ada RM1 juta. Saya hilang RM1. Agak-agak saya ter-effect tak dengan nilai RM1 yang hilang tu? Tak kan? Saya akan ter-effect pun sebab nilai RM1 tu adalah sangat kecil. Tapi kalau saya ada RM10, saya hilang RM1. Efek tak saya? Saya akan ter-effect bila RM1 tu hilang. Itu yang dia maksudkan kat sini.
So kita assume sahaja kita assume bila ada soalan yang melibatkan ada tolak, hasil tolak dengan X ni, kita akan assume seolah-olah nilai X ni adalah sangat-sangat kecil, yang mana hasil tolak ni tak affect pun. Okay. Alright, so bila kita assume dia tak affect, maksudnya kita assume 0.5 tolak X adalah sama dengan 0.5. AC tadi dibagi 8.3 kali 10 kuasa negatif 4 kan. Okey, daripada sini kita boleh selesaikan dan kita akan dapatkan nilai X. So X sama dengan 2 kali 10 kuasa negatif 2. Okey, X sama dengan 2 kali 10 kuasa negatif 2. Okey, alright. So, okey, bila kita dapat X sama dengan 2 kali 10 kuasa negatif 2, so maka nilai 0.5 tolak X tadi adalah 0.5 tolak 2 kali 10 kuasa negatif 2 dapat 4.8 kali 10 kuasa negatif 2. Okey, so dan kita kena check X ni maknanya tadi kita dapatlah concentration untuk CO dengan Cl2 adalah 2 kali 10 kuasa negatif 2 molar, dan concentration untuk COCl2 adalah 0.5 tolak 0.5 tolak dengan 2 kali 10 kuasa negatif 2 dapat 4.8 kali 10 kuasa negatif 2. Ini adalah concentration COCl2. Okay, but then again, bila dah siap, satu benda yang wajib kamu buat, bila kamu buat assumption, kamu kena check assumption tu betul ataupun tidak. Maksudnya nak check, cara dia mudah sahaja. Cara dia adalah nak check assumption tu, kita ambil nilai X yang kita dapat tadi 0.02 bahagikan dengan nilai X kita iaitu 0.5. Tengok hasil dia berapa. Okey, kalau nilai X bahagikan dengan nilai asal tu adalah kurang daripada 0.05, maknanya kamu punya assumption tu adalah betul. Okey, so contohnya dalam kes ni 4%. Ataupun 0.04 kurang daripada 0.05 kan, sebab dia 0.04, so maknanya assumption tu boleh diterima, maknanya dia boleh diabaikan. So betul lah. Okay, so kita tengok pula situasi kedua. Okay, condition dia KC sama juga 8.3 kali 10 kuasa negatif 4. Okay, but then dia punya nilai dia X, produk adalah X dengan X, reaktan dia tadi untuk situasi yang kedua, concentration awal reaktan adalah 0.01 kan. Okay, so 0.01 tolak X. So macam biasa nak selesaikan, kita akan kita akan assumekan, okay, kita akan assumekan abaikan dengan nilai X ni. So dia akan jadi 8.3 kali 10 kuasa negatif 4 sama dengan X kuasa 2 bahagi 0.01. Okay, and then kita selesaikan, kita dapat nilai X sama dengan 2.9 kali 10 kuasa negatif 3. Okay. Alright, and then kita kena check. Okay, and then kita kena check. So bila kita dah dapat, so kita kena check. Cara check dia macam mana saya cakap, nilai X bahagikan dengan nilai X bahagikan dengan nilai perkali yang kita tolak tu. So 0.0029 bahagi dengan perkali dia 0.01 dapat nilai dia 0.29. 0.29 ni lebih besar ke lebih kecil daripada 0.05? Lebih besar kan? Lebih besar daripada 0.05, maknanya error dia adalah sangat tinggi. So bila error tinggi, maknanya kita tak boleh assume. Maknanya kita tak boleh buat assumption tu lah sebab error dia tinggi. Sebab tak boleh buat assumption, maknanya apa kita kena buat semula menggunakan persamaan kuadratik. Okay, alright. So buat semula tu maksudnya dekat sini, instead of dekat sini kita boleh abaikan, mana tadi? Instead of kat sini kita boleh abaikan, jadi macam ni sahaja. X kuasa 2 bahagi 0.01. So now sebenarnya kita tak boleh. So kita kena buat balik, kita kena kira, so dia akan jadi 8.3 kali 10 kuasa negatif 4 sama dengan X kuasa 2 bahagikan dengan 0.01 tolak X 0.1 tolak X. Okay, and then lepas tu kita kena selesaikan secara persamaan kuadratik lah. So darabkan ke atas and then bahagi, so kita pakai kalkulator, kita dapatkan dengan nilai
X. So daripada nilai X tu, pada persamaan kuadratik tu, kita dapat bahawa nilai X adalah 2.5 kali 10 kuasa negatif 3. Okay, so X adalah 2.5 kali 10 kuasa negatif 3, maka nilai 0.01 tolak X tu adalah 7.5 kali 10 kuasa negatif 3. Okay, let's take a break for 5 minutes. So 12.30 saya akan sambung semula. Thank you. Okay, kelas kita sambung. Okay, untuk setakat ni boleh faham ke apa yang saya cuba sampaikan tentang simplifying assumption ni? Faham Doktor? Faham? Okay, okay. Alright, so kalau tak faham, mungkin tak faham boleh tanya saya lepas ni ke, ataupun kita tengok soalan nanti, kita tengok beberapa soalan lagi, okay, supaya lebih kefahaman. Alright.
Okay. Sikit lagi Alright, so predicting the reaction direction and calculating the equilibrium concentration. Alright, the research and development unit of a chemical company is studying the reaction of CH4 and H2S, two component of natural gas. Okay, so CH4 react dengan 2 H2S menghasilkan CS2 dengan 4 hidrogen. In one experiment, 1 mole of CH4, 1 mole of CS2, 2 mole of H2S, and 2 mole of hydrogen are mixed in a 250 ml vessel at 960 degrees Celsius. Okay, at this temperature, dia cakap Kc dia adalah 0.036. Okay, alright. So soalan dia adalah in which direction will the reaction proceed to reach equilibrium? Okay, alright. So dia dah bagi tahu dah dekat sini semua condition mole dia. So daripada mole ni kita boleh kira nilai concentration CH4, H2S, CS2 dan juga hydrogen. Okay, so bila kita boleh kira concentration semua ini, maka kita boleh kira nilai Kc, nilai QC, nilai QC. So nilai QC adalah concentration produk bagi reaction. Kita dah ada semua concentration, kita masukkan, kita dapat nilai dia sama dengan 64. So 64 adalah jauh lebih besar bandingkan nilai Kc, which is 0.036. So maknanya dekat sini QC adalah very big. So bila QC besar, QC ni sama dengan apa? Concentration produk bagi reaction tadi. So bila QC besar, maknanya concentration produk adalah sangat-sangat tinggi. Bila concentration produk sangat tinggi, maka untuk stable dia akan pergi ke kiri ataupun reverse reaction untuk form the reactant semula. Okay, reaction will progress to the left. Okay, so soalan yang kedua dia tanya, if the concentration CH4 is 5.56 at equilibrium, apakah equilibrium concentration untuk substance yang lain? Okay. So bila kita nak cari equilibrium concentration ni memang kita akan buat ice table lah. Alright. So dia bagi tahu dekat sini initial concentration adalah 4 molar untuk CH4, 8 molar untuk H2S, 4 molar untuk CS2 dan 8 molar untuk hydrogen. Ini rare sikit. Sebab apa rare? Sebab tadi dia dah bagi tahu dah pada initial, tadi semua memang dah ada concentration dia. Sama ada reactant ataupun produk, kedua-duanya dah ada concentration. Maknanya dekat sini pada awal sebelum reaction tu berlaku lagi, dia dah ada concentration of the product. Selalu kosong kan? Yang ni memang dah ada. So maknanya sebelum reaction ni berlaku, produk pun memang dah ada. Itu 4 molar dengan 8 molar. Okay, sama juga perubahan dia. Okay, so kita tengok kat sini reaction ni tadi dia progress to the left. Ni kita jangan tertipu, progress to the left. Bila progress to the left, ini adalah dia punya reactant. Kan? So pergi ke kiri kan? So ini adalah reactant. So that's why kat sini minus X dengan minus 4X. Ni 4 kan coefficient dia. Sini plus 2X, sini plus X. Okay, maka kita dapat concentration pada equilibrium adalah 4 plus X, 8 tambah 2X, 4 tolak X dengan 8 tolak 4X. Okay, and at equilibrium, concentration CH4 adalah 5.56. Okay, so 5.56 CH4 ni, 5.56 sama dengan 4 tambah X, so maka dapat nilai X sama dengan 1.56. Okay, lepas tu kamu just masukkan sahajalah nilai X dalam semua sebutan-sebutan ni dan kita dapatlah concentration H2S, CS2 dan juga hydrogen. Okay, now steps in solving the equilibrium problem. Ni dia summary-kan balik je. Okay, boleh dia summary-kan macam mana kita nak solve the equilibrium problem. So preliminary step dia kita perlu ada Taylor's chemical equation, kita perlu write the reaction quotient Q, and then we have to convert all the amount into the correct unit, mesti molar ataupun ATM. Okay, and then lepas tu kita akan work on reaction table ataupun ice table. Okay, when the reaction is not known, compare Q and K, and then kita akan construct the reaction table, and then kita akan check the sign of X sama ada positif ataupun negatif. Okay,
Alright, and then kemudian kita akan solve, kita akan substitute the quantities into Q, kita akan simplify kalau boleh, and then kita akan dapatkan nilai X dan kita akan dapat equilibrium quantity. Dan bila kita simplify, dia mesti 5% error ataupun less than 0.05. Okay, kalau lebih dari tu kita tak boleh nak simplify, kita kena solve the quadratic equation. Dapatlah nilai K. Alright, okay. Alright, so now kita masuk kepada seterusnya iaitu Le Chatelier Principle. Okay, Le Chatelier Principle sebutkan satu benda je. Okay, Le Chatelier Principle sebut when a chemical system at equilibrium is subjected to stress, the system will return to equilibrium by shifting to reduce the stress. Okay, dia cakap macam ni. Okay, bila satu sistem kimia itu dah berada pada sistem equilibrium, suddenly ada stres yang berlaku. So apa yang sistem akan buat, dia akan berubah kembali untuk mengurangkan stres tersebut. Okay, alright. Maksudnya macam mana tu? Saya bagi contoh. Kita ada A kepada B. A dengan B ni kita assumekan dia telah berada pada keadaan equilibrium. Suddenly, saya masukkan tambah B, concentration B daripada luar. Saya tambahkan lagi B, amount of concentration B. So, apa jadi sekarang ni? Concentration B adalah tinggi. Bila concentration B jadi tiba-tiba tinggi, asal dia dah stabil, tiba-tiba tinggi, apa dia akan buat? Ni dia cakap, dia akan ubah equilibrium dia untuk kurangkan stres tersebut. Bila tiba-tiba tinggi, apa yang dia akan buat? Dia akan tiba-tiba lah kena kurangkan balik. So macam mana dia nak kurangkan balik? Dengan cara dia form the reactant. So reaction tu akan pergi ke kiri, form the product, form the reactant A. Maka dekat sini dah kuranglah nilai concentration B tadi. Itu maksud dia. Okay, if the concentration increase, the system react to consume some of it. Maksudnya kalau concentration bertambah, sistem tak akan react dan akan gunakan dia untuk hasilkan reactant. Okay. Alright. Dan kalau concentration decrease atau berkurang pula, sistem tu akan react untuk produce balik benda tu. Itu yang kita maksudkan. Kita tengok contoh. Okay, katakan reaction antara PCl3 tambah Cl2 menghasilkan PCl5. Katakan saya tiba-tiba tambahkan concentration PCl3. Bila PCl3 tiba-tiba bertambah, apa jadi? Dia perlu bergerak untuk kurangkan. Macam mana dia nak kurangkan? Cara kurangkan adalah dengan cara dia react dengan Cl2, dia akan hasilkan PCl5. So maknanya reaction tu akan pergi ke kanan. Okay, kalau katakan saya decreasekan PCl5, okay, PCl5 ni saya kurangkan concentration dia. Tiba-tiba concentration dia berkurang. So apa yang dia akan buat? Dia akan encounter balik. Bila tiba-tiba kurang, dia akan hasilkan semula untuk tambahkan. Jadi reaction ni akan pergi ke kanan juga. Okay. Alright. So maknanya semua benda yang disebut ke atas ni akan menyebabkan reaction tu shift to the right. Okay. Yang dekat bawah ni pula akan menyebabkan reaction tu shift to the left. Katakan tiba-tiba PCl5, concentration dia bertambah. Bila concentration dia tiba-tiba bertambah, untuk dia stabilkan balik, dia perlu kurangkan dengan cara dia form the reactant. So reaction ni akan shift to the left. Okay. Kalau Cl2, concentration Cl2 tiba-tiba berkurang. So bila dia tiba-tiba berkurang, apa yang perlu dia buat? Dia perlu tambah semula. Macam mana nak tambah semula? Reaction daripada PCl5 ni kena pergi ke kiri. Barulah Cl2 akan bertambah. Itu Le Chatelier Principle. Okay. Alright. Dalam Le Chatelier Principle ni, okay, so dia ada possibility dia akan tambah disturbance. Okay. Contohnya macam ni. Tak apa, nanti kita akan tengok contoh. Contohnya macam ni. So katakanlah original equilibrium, dah capai equilibrium dah. Concentration PCl3 adalah 0.2, Cl2 adalah 0.125 dan PCl5 0.6. Suddenly kita tambah concentration Cl2. Faham? So bila kita tambah concentration Cl2, tapi jadi now 0.2 kekal 0.2, 0.125 tambah 0.025, now dah jadi concentration baru dia. Adalah 0.2. Dan concentration PCl5 adalah 0.6. Ini kita panggil sebagai new initial. Sebab dia akan berlaku tidak balas. Dan ini adalah asal dia, initial. Okay, perubahan dia apa? Okay, perubahan dia
Apa? So bila kita tambah kat sini, apa yang reaction, bila kita tambah kat Cl2 tambah, apa yang akan terjadi, dia akan shift untuk kurangkan, maka reaction ni akan move to the right. So bila move to the right kat sini adalah, belah kiri ni adalah reactant, so minus X, kat sebelah kanan ni plus X. So equilibrium yang baru adalah 0.2 tolak X, 0.2 tolak X dan 0.2 tambah X. Ini kita boleh selesaikan lah kalau kita ada value. Okay. Now, saya tunjukkan contoh, kita tengok condition dia sama ada reaction tu akan shift to the right ataupun shift to the left, depend kepada apa yang berlaku. Okay, so katakan kita ada equation ni H2S tambah oksigen menghasilkan 2S tambah H2O. Kita kena ingat dalam kita punya principle, dalam kita punya Q ataupun K, kita hanya consider gas. Alright, so now kalau tiba-tiba H2O kita tambahkan, apa jadi? Bila H2O bertambah, maksudnya apa? Tiba-tiba bertambah. Bila tiba-tiba bertambah, dia perlu kurangkan semula. Macam mana dia nak kurangkan? Dengan cara dia react pergi ke kiri. So reaction tu akan shift to the left. Okay? Salah? Sekejap. Kita tengok balik. Okay. So H2O kita tambahkan. Bila H2O kita tambahkan, maka when oxygen is sorry. Saya salah tengok. Soalan dia adalah apa jadi kepada water apabila oksigen kita tambahkan. Okay, bila saya tambah oksigen kat sini, bila oksigen tiba-tiba bertambah, maknanya oksigen ni tiba-tiba bertambah. Bila oksigen tiba-tiba bertambah, dia perlu stabilkan balik dengan cara dia perlu kurangkan. Macam ni nak kurangkan? Dengan cara dia react dengan H2S dan menghasilkan produk. Okay, maka dekat sini H2O akan bertambah ke berkurang? H2O akan bertambah. Okay, alright. So seterusnya, soalan seterusnya adalah apa jadi kepada H2S bila oksigen ditambah? Okay, bila oksigen ditambah, apa jadi kepada H2S? So bila saya tambah oksigen, apa jadi kepada H2S? Bila oksigen saya tambahkan, maknanya oksigen tiba-tiba berlebih. Jadi dia perlu react untuk kurangkan semula. Macam mana dia nak kurangkan semula? Dengan cara dia react dengan H2S untuk form the product. Maka H2S akan bertambah ke berkurang? H2S akan berkurang. Okay. Okay. Yang seterusnya, apa jadi kepada oksigen apabila H2S diremovekan? Okay, bila H2S remove, maknanya H2S tiba-tiba berkurang. Apa perlu dia buat? Dia perlu banyak semula. Macam mana dia nak banyak semula? Dengan cara daripada produk ni form the reactant. Okay, so bila produk form the reactant, maknanya reaction tu dia reverse untuk hasilkan H2S. Dalam masa yang sama, oksigen juga akan terhasil. Maka oksigen akan bertambah dalam kes ni. Okay, seterusnya, apa jadi kepada H2S apabila sulfur ditambah? Okay, jawapannya adalah H2S tak berubah. Sebab apa tak berubah? Sebab sulfur memang tak terlibat dalam kita punya tindak balas QC ataupun nilai KC sebab dia merupakan solid. Okay, now next kita tengok the effect of pressure. Okay, the effect of pressure ataupun volume on the system of equilibrium. Okay, so what happen is apabila kita kurangkan pressure, maka volume akan tinggi. Betul tak? Sebab pressure berkadar song-sang dengan volume. So bila pressure rendah, volume akan jadi besar. Bila volume besar, maka gas yang banyak akan lebih terhasil. Tapi kalau kita increasekan pressure, maka volume akan rendah. Bila volume rendah, mole of gas juga akan berkurang. Ini yang saya nak tunjukkan. Okay, now kita tengok sikit. Predicting the effect of a change in volume on the equilibrium position. Okay. Kita tengok apabila berlaku perubahan volume, apa jadi kepada keadaan equilibrium. Okay. Soalannya adalah how would you change the volume of each of the following reaction to increase the yield of the product. Soalan dia macam ni kita nak change volume dia. Nak turut besarkan volume ke kurangkan volume untuk kita tambahkan the product. Okay. So plan dia, when gases are present in
when gases are present a change in volume. Okay, when gases are present, maknanya kalau ada gas, the change in volume will affect the concentration of gas. Kalau ada gas, maknanya kalau ada gas, perubahan volume yang sikit pun akan affect dia punya concentration. So kalau volume decrease, maka pressure increase. Bila pressure increase, fewer mole of gas akan terhasil. Sebab bila pressure tinggi, sikit je lah gas yang akan terhasil kan. Okay. So tu konsep dia. Okay, soalan ni adalah macam mana kita nak tambahkan bilangan gas dalam, macam mana kita nak tambahkan bilangan produk. Kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama ni, kita cuma ada gas pada CO2 sahaja. Okay, so maknanya dekat sini, kalau kita nak tambahkan hasil CO2, apa yang perlu kita buat adalah dengan cara kita kena increase the volume. Kan? Sebab CO2 je ada dalam ni. So kita nak banyakkan CO2. Macam mana kita nak banyakkan volume? Konsep dia tadi, bila kita increase volume, maka kita akan banyakkan the compound atau produk tersebut. Jadi dalam kes ini, gas cuma ada pada produk. Jadi kalau kita nak banyakkan dia, kita increase lah volume. Bila increase volume, maka lagi banyaklah produk akan terhasil. Okay, atau increase the volume ataupun kita tulis decrease the pressure. Okay, dalam kes yang kedua pula. Okay, dalam kes yang kedua, kita tengok kat sini, kita ada gas di reaktor ada 3 mol gas, di produk ada 1 mol gas. Sekarang, macam mana kita nak banyakkan SF6 iaitu produk? Okay, so maka apa yang perlu kita buat adalah, okay, there are more mole of gases in the reactant than product. Dekat reaktor ni lagi banyak ni 3 mol, produk ada 1 je. Jadi macam mana kita nak tambahkan bilangan SF6? Kita nak tambahkan dengan cara kita decrease the volume. Okay, so bayangkan macam ni Okay, so kita ada 3 mol kat sini. Kat sini kita ada 1 je. Okay, kita nak banyakkan yang ini. Kita nak banyakkan yang ini. So apa yang boleh saya buat adalah saya decreasekan the volume. So bila saya decrease the volume jadi kecil. So maknanya 3 ni terpaksa. Okay, dipaksa untuk lebih dekat. Okay, bila dipaksa untuk lebih dekat, apa jadi? Bila volume dia kecil, dia akan lebih banyak berlanggar. Bila lebih banyak berlanggar, dia akan high tendency untuk form the product. Kemudian maka produk ni akan bertambah lah. Itu konsep dia. Okay, sebab di sebelah kanan, walaupun kita kecilkan volume, sebelah kanan ni cuma ada 1 mol, jadi tak akan berlanggar dengan siapa-siapa. Itu konsep analogi dia lah. Okay. Alright. So soalan seterusnya adalah yang ketiga. Okay. So Cl2 plus I2 menghasilkan 2 ICl. Maknanya 2 mol di bahagian reaktan dengan 2 mol di bahagian gas. So macam mana kita nak banyakkan produk? Okay. So maknanya dalam kes ni dia ada equal number of mol kiri dan kanan. So kalau kita ubah volume pun dia takkan boleh ubah the amount of the produk ni, sebab dia sama. Dia takkan ada efek. Itu jawapan dia. Okay, seterusnya the effect of a change in temperature on an equilibrium. Alright, so only temperature change can alter the K atau equilibrium constant. Jadi kita tengok kan perubahan volume, perubahan temperature, dia hanya akan boleh ubah reaction tu kiri, kanan dan sebagainya. Tapi tak akan boleh ubah nilai equilibrium constant K. Equilibrium constant K hanya boleh diubah apabila ada temperature. Maksudnya ada supply of heat. Okay. Alright. Now, kita consider heat as a product or reactant. Okay, bila kita nak selesaikan benda ni, kita akan tengok heat ni sama ada sebagai produk ataupun sebagai reactant. Okay, kalau dalam exothermic reaction, heat ni kita tengok dia sebagai produk. Kalau endothermic reaction, heat ni sebagai reactant. Maksudnya apa tu? Okay, contohnya A plus B menghasilkan C. Exothermic reaction maksudnya apa? Exothermic reaction maknanya reaction tu releasekan heat. Reaction tu keluarkan heat. So that's why heat ni kita tengok ni sebagai produk. Endothermic reaction pula, reaction tu absorb heat. So that's why kalau endothermic reaction dia akan jadi A tambah B tambah heat menghasilkan C. Kalau dalam endothermic reaction sebab dia absorb heat.
untuk berlaku tindak balas tu dia absorb heat. So heat tu kita boleh ambil dia sebagai reactant. Okay, so ini adalah satu statement. The temperature rise, increase the temperature akan increase the value of K untuk delta H positif. Okay, delta H positif ni maknanya endothermic reaction lah. Okay, dan temperature rise, increase the temperature akan decrease value K kalau negative delta H ataupun exothermic reaction. Okay, what will decrease in temperature due to K? Okay, now kita tengok apa kaitan bila kita ubah temperature, apa jadi kepada K. Sekejap Okay. Alright, so predict the effect of a change in temperature on the equilibrium position. So kita nak predict the effect of change in temperature, bila kita ubah temperature apa jadi kepada dia punya equilibrium position. Okay, now soalan dia adalah how does an increase in temperature affect the concentration of the underlying substance? Soalan dia mudah aja. Bila dia increasekan temperature, apa jadi kepada yang dia underline ni lah. Okay. So kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama dia tulis ni delta H sama dengan negatif. Bila delta H negatif, maksudnya apa? Maksudnya dia adalah exothermic reaction. Bila exothermic reaction, so exothermic ni maknanya heat dia hilang. Delta H negatif maknanya energi akhir dia berkurang. Sebab apa energi akhir dia berkurang? Sebab exothermic reaction dia akan releasekan heat, dia buang heat. So maknanya heat tu adalah produk. So kalsium oxide tambah H2O menghasilkan kalsium hydroxide plus heat. Okay, so heat ini berada pada produk. So bila kita increasekan temperature, maknanya kita increasekan heat. So bila kita increasekan heat, kita tengok tadi dalam ni Chatelier Principle apa yang dicakap. Kalau ada perubahan, dia secara tiba-tiba dia akan berubah untuk kawal balik perubahan tersebut. Okay, so kalau tiba-tiba kita bagi temperature, maknanya heat ni akan bertambah kat bahagian produk ni. Bila heat bertambah, so dia akan kurangkan dengan cara dia react dengan kalsium hydroxide dan dia akan form the reactant semula. So reaction akan shift to the left. Okay. Okay, alright. And decrease the K. Okay. So, kalau kita tengok yang kedua pula. Okay, so tengok yang kedua, kalsium karbonat menghasilkan kalsium oxide dengan CO2, delta H dia positif. Bila delta H positif, maksudnya dia adalah endothermic reaction. Endothermic reaction maknanya heat itu diabsorb. Maknanya heat itu adalah sebagai reactant. So bila kita tambahkan heat, bila kita increasekan temperature, apa jadi kepada CO2? Bila kita increasekan temperature ni akan banyak kat sini, dia perlu kurangkan, jadi dia akan form the produk. Jadi CO2 akan bertambah. Okay, increase in CO2 and the result will the reaction akan shift to the right. Okay, so yang seterusnya adalah SO2 to form S tambah oksigen, delta H adalah 297. So maknanya it is endothermic reaction. So kalau kita bagi heat, apa yang jadi kepada SO2, so SO2 akan decrease lah sebab bila kita bagi heat dia berlebih, dia perlu kurangkan. Macam mana nak kurangkan, dia kena react dengan SO2. So SO2 akan decrease dan reaction akan shift to the right. Okay, okay, kita ada sikit masa lagi. Okay, alright, so saya nak explain sikit tentang Van Hoff equation yang mana dia kaitkan antara effect of temperature dengan K. Okay, alright, so kita tahu satu formula iaitu Van Hoff equation which is ln K2 per K1 sama dengan negatif delta H per R darabkan dengan 1/T2 tolak 1/T1. Ini kena ingat alright. So R adalah 8.3145 Joule per mole per Kelvin. K is equilibrium constant at T1, K1 dan K2 adalah equilibrium constant at T2.
So maka kalau kita nak relatekan antara activation energy dengan delta H, okay, kita boleh relatekan iaitu ln K2 per K1 sama dengan negatif EA bagi dengan R 1 per T2 tolak 1 per T1. Okay, so it's the same thing, cuma delta H ni kita tukar kepada activation energy kalau kita nak relatekan dia dengan activation energy. Okay, dan kita boleh juga relatekan dia dengan pressure. Iaitu ln P2 per P1 sama dengan negatif delta H vaporization bagi R 1 per T2 tolak 1 per T1. Sebab dalam kes ini delta H reaction melibatkan concentration, iaitu that's why nilai K. Now bila kita tukar kepada P iaitu pressure, so dia jadi delta H vaporization. Okay, so this is a summary of the net direction. Ni kalau ada disturbance, increase reactant, jadi apa dan sebagainya, kau boleh tengok lah. Ini benda yang sama yang saya explainkan tadi Okay, ini apa ni? Okay, this is the last slide. Okay, so determining the equilibrium parameter for molecular species. Okay, nak tentukan equilibrium parameter. Okay, ini last slide sebelum kita habis. Okay, so X tambah Y2 menghasilkan XY tambah Y. Delta H dia kata lebih dari kosong, maknanya dia adalah endothermic reaction. X adalah green and Y adalah purple. Okay, X green, Y adalah purple. Yang purple dengan green yang bercampur tu adalah produk dia lah. Okay. Alright, so soalan ni adalah if K sama dengan 2, katakan dia punya equilibrium constant dia sama dengan 2 at the temperature of the reaction, which scene represent the mixture at equilibrium. Nak tahu equilibrium constant sama dengan concentration product bagi concentration reactant. So XY darabkan dengan Y bahagi X darab dengan Y2. Okay, so kita tengoklah test and error satu-satu. So QC masukkan concentration XY 1, 2, 3, 4, 5. So 5 lah. Okay, concentration Y2 adalah purple, so 1 saja. So Y2 adalah purple, so 1 sahaja. Okay, so nilai okay, sorry. XY, okay, so Y ada 1, produk dia Y 1, 2, 3. 1, 2, 3. So 3 lah darabkan dengan 3. So bahagikan dengan reaktan dia X hijau ada 1 je. Dan Y2 ada 1 je. So bahagikan dengan 5 darabkan 3 bagi 1, so dapat 15. Okay, untuk scene yang kedua dapat 2, scene yang ketiga 0.3. So maknanya scene yang kedua tu adalah pada waktu equilibrium. Okay, soalan yang seterusnya adalah will the reaction mixture in the other two scene proceed towards reactant or towards the product untuk reach equilibrium. Okay, so ini kita comparekan nilai QC dengan KC lah. Okay, KC adalah 2. So untuk scene yang pertama, QC lebih besar daripada KC. Bila QC besar, maknanya concentration produk banyak. Bila concentration produk banyak, maka dia akan shift to the left. Okay. The reactant system will proceed to the left ataupun reactant untuk reach equilibrium. Maka manakala dalam scene 3 Q adalah rendah, maka sistem akan proceed to the product. Okay. So soalan seterusnya, for mixture at equilibrium. Okay, mixture pada equilibrium, mixture 2 ni lah. How will a rise in temperature affect Y2? Okay, so kita tengok balik tadi. Okay, so kita tengok balik tadi. So sekarang ni reaction ni adalah endothermic reaction. Okay, bila endothermic reaction maknanya dia absorb heat. So maknanya heat ada kat sini. Tambah heat. Okay, so bila kita increasekan temperature, maka apa akan jadi, temperature ni, heat ni akan berkurang. So macam mana dia nak kurangkan, dia perlu react dengan Y2 dengan X. So untuk form the reaction to the right, maka Y2 akan berkurang. Okay, Y2 akan decrease. Okay. Alright, so this is just general information. Kamu tak perlu tengok lah, dia talking about the catalyst dan sebagainya. Okay.
And that's all untuk topik ini, iaitu topik equilibrium. Okay, alright, so itu saja yang saya nak explain untuk topik equilibrium. Jadi ada apa-apa soalan yang nak tanya? Ataupun nak tanya untuk next class nanti? Ada apa-apa soalan setakat ni? Doktor, Masih lagi? nak tanya, Aha. kalau assumption tu bila kita boleh guna dia? Okay, alright. Assumption ni masa bila kita boleh guna dia? Sekejap saya buka slide dia. Okay, assumption ni kita akan pakai bila dia complicated. Maksudnya cara kita yang biasa susah, jadi kita try buat assumption. Okay, and then bila kita buat assumption, we have to check sama ada assumption tu betul ataupun tidak. Macam kita lah, bila kita buat assumption, oh dia ni besar lah, mesti makan banyak. Tapi kita tak boleh lah assume dia macam tu. Kita kena check lah betul ke dia makan banyak. So samalah konsep dekat sini. Ya, bila kita buat assumption, we have to check lah. So that's why. Okay. Alright, so kalau kita tengok kat sini. Alright, so masa bila kita nak pakai assumption. Okay, kita tengoklah situasi ni situasi ni. Bila kita ni akan pakai assumption ni pada keadaan yang kita perlu pakai I stable. Dan pada keadaan kita perlu tahu concentration pada equilibrium. So bila kita nak tahu concentration pada equilibrium tersebut, okay, kita perlu buat step ni lah which is KC sama dengan X adalah X bagi 0.5 tolak X. Okay, pada waktu ni, bila kamu nak selesaikan, kamu perlu darabkan ke atas, betul tak? Dia akan jadi macam ni. Kalau kamu nak selesaikan macam biasa, 8.3 kali 10 kuasa negatif 4 darab 0.5 tolak X sama dengan X kuasa 2. Betul tak? Lepas tu kamu kena darabkan ini, kamu kena kembangkan dan kemudian kamu pakai calculator, kamu akan dapat nilai X. Betul? Okay. So now, it is complicated. So that's why untuk memudahkan, kita awal-awal assume saja yang X ni sangat kecil. So kita boleh abaikan. So kita anggapkan seolah-olah jadi kat sini sama dengan X kuasa 2 bahagi 0.5 saja. Okay, tapi dengan syarat bila kita dapat nilai X tu kita kena bahagikan balik dengan nilai asal dia untuk kita tengok error dia mesti bawah daripada 0.05. Macam dalam kes yang pertama ni okey lah, kita boleh assume sebab dia bawah daripada 0.05. Tapi situasi yang kedua ni, bila kita simplify, kita tengok bahawa error ni adalah 0.29 which is sangat besar. Bila sangat besar maka tak bolehlah kita simplify. Bila sangat besar kita tak bolehlah simplify secara macam ni. Okay, sorry. So bila sangat besar kita tak boleh simplify 0.01 tu tolak X sama dengan 0.1, kita kena buat fully yang macam ni. Macam yang saya buat kat atas ni lah. Dia tak ada masalah, dia boleh dibuat, cuma panjang sikit lah, kena pakai calculator. Itu je. So menjawab pada soalan tadi, so simplify ni kita akan perlukan apabila kita nak dapatkan nilai X tu complicated. Maka kita akan simplify dia dengan cara kita assume nilai perubahan tu adalah sangat kecil. Nanti saya akan bagi contoh soalan tutorial untuk kamu cuba jawab soalan yang begini. Ini soalan yang macam agak favourite lah, suka dibagi dalam exam. Okay. Alright, ada apa soalan lagi ataupun nanti lepas tutorial baru kita akan bincang. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kejap lagi nanti petang saya akan bagi arahan untuk assignment yang kedua, iaitu assignment terakhir. So kamu boleh selesaikan assignment tersebut dan kemudian kita tinggal tunggu final lah dengan lab report. Itu je. Okay,
Itu saja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih. Jaga diri. Kita jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, doktor. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Terima kasih doktor.